Buah tu je lah. Full. Sikit mata orang. Full ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah dan rahmat dia lagi kita masih berada lagi, kita masih hidup, kita waalaikumsalam, kita masih menikmati udara ataupun rezeki yang Allah Taala bagi kepada seluruh makhluk dia. Tu nama apa ni? Kok terakhir? Hangat. Tak kuat angin dah. Okey. Jadi insya-Allah tuan, saya ajar nak sembang-sembang apa pagi ni habis berubat lah. Hari ni agak apa? Hari ni orang apa? Hari yang bertuah, hari yang bertuah bagi saya sebab hari ni buat rawatan habis hawai. Ya. Waalaikumsalam pada yang memberi salam. 1,000 kita buat share. Lama tak dengar ayat tu kan. Suara jelas dan baik, alhamdulillah tuan. Ya, waalaikumsalam. Amin. Siapa yang mendoakan saya amin. Cuba itulah. Tengok tadi komen ada yang marah kan. Abang saya nak pergi tentang sihir ni marah maki hamun habis saya. Aduh, pasal apa diri tu duk tukang sihir ke apa? Jadi insya-Allah tuan, hari ni saya nak sembang sikitlah tentang rawatan Islam dan tradisional ni. Sebab saya tengok hari ni semakin hari sebenarnya semakin dipisahkan sebenarnya. Rawatan tradisional ni seolah-olah rawatan bomoh. Bila dengar rawatan tradisional, orang macam oish jangan pia, bahaya kan. Macam rawatan ni sebagai rawatan bomoh. Sebenarnya tidak tuan, tidak. Yang tu bomoh. Assalamualaikum, kak saya tu berubat terakhir. Ya. Amin. Yang maki tok tu bomoh, mungkin lah, kemungkinan. Saya nak mandi bunga boleh tak? Wahai sekal, boleh insya-Allah. Okey, jadi saya nak terang, kita masuk ke dalam topik. Hari ni bila nak turun Melaka, insya-Allah nanti kita turun. Jadi, pertama sekali saya nak beritahu tuan-tuan, hari ni kita dimomokkan dengan rawatan tradisional ni. Bila kita sebut rawatan tradisional, orang dah beranggapan ini adalah rawatan bomoh. Saya cukup geram lah sebenarnya. Sebenarnya setengah ustaz lah, bukan saya kata semua ustaz no. Sebab tu saya tak bubuh nama saya Ustaz Firdaus ke apa, saya tak bubuh tuan. Sebab panggil tok senang. Bila orang main berubat, orang tahu saya ni berubat cara bomoh ke, saya berubat mengikut patuh syariah. Sebab apa? Hari ni nama Ustaz tuan-tuan, kebanyakan berubat ni cara bomoh. Dan hari ni yang tukang duk buat orang tuan-tuan adalah ustaz-ustaz ni. Mereka buat rawatan tapi bila pesakit ni main, Ustaz boleh tak kita nak buat balik orang ni? Boleh. Dia pakai kepiah, dia pakai songkok, dia pakai semua macam redha lah, kain apa, jubah, bagai apa semua. Tapi bila orang tanya, pesakit tanya dia, boleh tak kita nak buat balik orang yang buat kat saya? Dia kata boleh. Kita akan hantar, kita akan buat balik apa semua. Ini terang-terang memang silap tuan-tuan. Dan saya cuba hari ni nak menceritakan sikit kepada tuan-tuan semua yang mana itu rawatan Islam dan rawatan tradisional. Dia tak berpisah tuan-tuan, tetapi yang memisahkan rawatan tradisional dan rawatan Islam ni adalah sesetengah individu, sesetengah ustaz-ustaz yang nak meraih keuntungan, yang nak membawa kaedah dia sehingga sanggup mengatakan melemparkan tomahan kepada rawatan tradisional ni adalah satu rawatan yang mana tidak bersesuaian ataupun tidak mengikut patuh syariah. Sebenarnya itu adalah salah dan itu adalah untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi saya nak bercakap kepada tuan-tuan, rawatan Islam ini dan rawatan tradisional memang tidak berpisah tiada tuan-tuan, kecuali rawatan tradisional yang menggunakan jampi-jampi yang tidak dibenarkan, itu barulah hukum dia haram dan tidak boleh digunakan. Selagi dia tidak menggunakan jampi-jampi yang memang tidak bertentangan dengan syariat, yang tidak memuja-muja, maka ya tuan-tuan, maka dia adalah rawatan yang diharuskan. Faham tak tuan-tuan? Jadi saya tengok hari ni
Bila mereka cuba pisahkan rawatan tradisional, tetapi sebenarnya tuan, rawatan Islam ni juga adalah rawatan tradisional. Sebab rawatan Islam yang mereka kata rawatan Islam, ru'yah ni bahasa Arab. Mai tukar bahasa Melayu, nama dia jampi tuan-tuan. Duk ru'yah. Kononnya sebut nama ru'yah ni Islam dah lah. Kalau sebut nama jampi ni, tak boleh syirik. Pelik kan. Orang kita pun tak faham. Bila dengar kata ni, mai saya nak jampi. Jampi tu benda syirik tu. La ilaha illallah. Jampi tu bahasa Melayu, ru'yah tu bahasa Arab. Kan? Jadi saya nak terangkan tuan-tuan, yang kata rawatan Islam ni juga adalah rawatan tradisional. Menggunakan minyak bidara, sumber yang utama ini adalah rawatan tradisional untuk orang Arab. Dan juga bidara ni adalah untuk kebaikan kita semualah. Dan sebab dia sebut dalam Quran, tapi sebenarnya dia adalah rawatan tradisional, asal usulnya adalah rawatan tradisional untuk orang kaum Arab. Tapi bila Nabi menggunakan, ia menjadi satu benda yang mukjizat. Contoh benda bila Nabi gunakan dia saja, benda tu menjadi faedah yang cukup kuat. Sebab apa? Sebab Nabi guna. Tak kira lah Nabi guna apa saja tuan-tuan. Zaman jahiliah pun tuan-tuan, orang kaum-kaum Arab Quraisy ni pun tuan-tuan, mereka pun pakai serban macam Nabi juga, kan? Tapi bila Nabi pakai cara Nabi, itu menjadi sunnah. Dan bila Nabi pakai adalah satu kebaikan dan petunjuk dan juga syifa kepada kita. Sebab tu kita diharuskan menggunakan selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amalkan selawat syifa. Jadi saya nak terang tuan, okey. Rawatan yang mereka kata rawatan Islam ni konon-konon rawatan tradisional yang menggunakan kelapa, yang menggunakan sintok, yang menggunakan bunga. Mereka mensyirikkan apa-apa ni rawatan-rawatan. Ini tidak benar. Ini adalah tidak benar sama sekali. Sebenarnya kita boleh menggunakan rawatan tradisional yang ada di tanah Melayu ni tuan-tuan. Seperti mana orang dulu merawat. Menggunakan bahan-bahan dia, 5 perut, garam, lagi apa lagi? Sintok, kelapa, lagi orang panggil apa? Apa lagi orang panggil? Kerih kan. Saya nak terang pasal kerih pula. Lagi orang pakai apa tu? Tempurung. Semua tu dibolehkan tuan-tuan. Tak ada masalah. Yang siapa yang kata tak boleh? Siapa yang kata tak boleh? Kalau kena tengah-tengah ustaz, tuan-tuan, tengah-tengah orang kata dia ni bukan ustaz lah, senang orang kata Tok Bomo. Tapi dia tak menggunakan ke jalan syirikan, maka ia boleh. Dia mengambil tempurung tu, dia seolah-olah dia membaca, dia tarik masuk dalam tempurung ke, itu kaedah tuan-tuan. Dibolehkan. Tidak ada satu yang mengatakan ia tidak boleh. Tak boleh tuan-tuan. No? Jadi jangan kita cepat menghukum orang. Jangan kita cepat menghukum orang. Yang ni pakai sintok, pakai limau, pakai bunga, syirik. Tak. Jangan kita terpengaruh. Saya beritahu kepada semua orang tuan-tuan, boleh berawat walaupun dia bukan ustaz sekalipun. Dia tak sebut diri dia ustaz, dia kata saya panggil saya Datuk ke apa pun, selagi mana bacaan dia tidak bertentangan dengan Islam, itu dibolehkan. Barang-barang yang digunakan tu walaupun rasa nampak pelik, tapi ia adalah untuk kebaikan kita, tak ada masalah. Pakai lilin wallahu ta'ala alam. Saya tak berani nak cakap sebab saya tak berubah pakai lilin. Kalau dia pakai lilin tu hanya untuk memanaskan badan-badan kawasan-kawasan jin, itu tak ada masalah lah. Nak pakai kemian ke, nak pakai apa pun pakai tuan-tuan. Yang penting niat tu. Dan kita tengok orang yang merawat tu macam mana. Bacaan dia jelas ataupun tidak. Yang tu yang paling penting. Okey, contoh kata rawat pakai kerih ni. Sebab apa orang dulu dia merawat pakai kerih? Saya nak beritahu tuan. Sebab apa? Pertama sekali, dia untuk menggerunkan jin-jin tersebut. Padam. Lampu padam. Lampu syok lah ni, lampu jin lah ni. Tak apa biar. Lampu pun jadi jin lah. Jadi kerih ni digunakan hanyalah untuk orang kata acah lah tuan-tuan, acah dalam tubuh pesakit tu, acah supaya jin tu takut dengan benda-benda yang tajam. Bukan ada syirik pun tuan-tuan. Tak kira lah hang pakai apa pun, kan? Hang pakai pen ke, hang pakai apa ke, janji benda tu boleh takutkan jin tu, bolehlah buat, pakai. Tak ada masalah. Jangan kita kata, oi tak boleh berubat pakai kerih ni, semua syirik, jin mai. Tuan-tuan. Halo, Assalamualaikum Datuk.
Ya tu. Demam ya yang perempuan. Tak apa Ustaz, nanti saya buat. Saya tengah live lagi, saya call Datuk balik. Okey babe. Nampak macam ada sikit benda. Tak apa, saya call Datuk balik. Ustaz, baik saya call. Jadi insya-Allah tuan-tuan no. Jadi saya bagi tuan-tuan nak berubat pakai kerih ke nak berubat apa pun tuan-tuan, niat kita betul. Kita berubat pakai kerih ni tuan-tuan, kita kena tahu material kerih ni kadang-kadang kan. Material kerih contoh ni kerih yang saya guna berubat ni, kadang-kadang dia ada meteo. Meteo ni dia ada iron dia sendiri tuan-tuan. Bila kita sentuh dengan pesakit, kita baca surah-surah, dia ada tindak balas dalam tubuh badan ni. No? Dia ada tindak balas dengan iron. Macam hari ni orang jual apa gelang kesihatan lah apa, dia menggunakan apa batu api apa ni, bukan batu api, gunung berapi punya cairan apa panggil apa, batu gunung berapi je dia ni ya? Batu gunung berapi je depa buat gelang tu semua depa kata iron kuat lah. Sebenarnya tuan-tuan, orang tua kita dulu dah buat kerih dah guna. Orang tua dulu kita buat material kerih ni hanya guna meteo ni ada iron dia sendiri. Jadi kita guna bila kita tekan di pesakit, bukan suruh panggil jin masuk kerih main berubat dah. Dia baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dia tekan. Di situ ada iron tuan-tuan, dia akan mengalir dalam urat darah kita ni. Dia akan menarik benda-benda yang tak elok. Itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah ni lawa, bukan lawa yang kering tu kan, dia pun ambil, itu dia ada iron dia sendiri tuan. Jadi bila hari ni, bila orang lain berubat pakai kerih, mulalah datang puak-puak yang nak memperdagangkan agama. Dia kata ni tak boleh, ni syirik semua main berubat kat saya berubat secara Islamik, saya tak gunakan benda-benda macam tu kan. Tak guna apa, dia pun guna tu, dia guna kayu apa semua tu nak main kat mana. Kalau kayu panggil jin pun, jin boleh duduk dalam kayu tu, bukan tekat kerih tuan kan. Waalaikumsalam daripada Kelantan. Batu api lain masuk dah tu. Betul batu api lain. Ni batu gunung berapi tuan. Kalau batu api ni mau bayi nampak. Pistol mainan. Pistol mainan. Pistol mainan tak tahulah tu semuanya. Jadi boleh tukar ada pakai telur nak buang penyakit, boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah. Buanglah, pakailah apa sekali pun tuan-tuan, selagi mana dia tak bawa pada syirik tuan-tuan. Dia tak bawa kita kepada ke arah kesyirikan. Nak percaya kalau dia berubat pakai telur, dia kata ni tuan-tuan percaya ni lah, telur ni lah menarik, tak boleh lah. Macam contoh saya bagi tahu kata tuan-tuan kan. Tadi ada orang kuat lah, jadi tak puas. Contoh telur ni, contoh saya biasa bagi perumpamaan Panadol. Sebab itu ada orang hantam saya, dia kata habis tu sakit makan Panadol, saya makan Panadol juga. Tuan-tuan kena faham, bila kita diuji sakit, apa yang perlu kita buat dahulu sebagai kita seorang Islam, yang kita mengatakan yang lain semua syirik, yang ni semua khurafat, yang kita yang betul. Sedangkan kita tuan-tuan, kalau kita sakit, kita terus pergi ambil Panadol, itu menjadi syirik untuk kita. Sepatutnya sebagai seorang Islam, bila dia sakit, dia berdoa dulu pada Allah Ta'ala sebelum dia usaha. Doa, ya Allah, ya Tuhanku, kau sembuhkanlah penyakitku ini, ya Allah. Okey, keluar usaha, pergi beli Panadol dengan tawakal nak makan Panadol. Ya Allah Tuhanku, aku tawakal dengan Panadol ni aku makan, jadikanlah asbab dia penyembuh. Makan. Ada tak saya nak tanya tuan-tuan buat macam tu? Tuan-tuan pergi tanyalah ustaz-ustaz apa ni semang. Ada tak bila dia sakit, dia makan ubat kecil manis, nak kata dia kena kecil manis, besok dia buat macam ni. Ya Allah Tuhanku, aku makan ubat kecil manis sebagai asbab untuk penyembuh. Yang penyembuh tu adalah engkau. Tak. Hari ni orang pergi semua, orang sakit kepala beli Panadol, beli sakit aktifah. Yang tu kalau kita duk harap kata aktifah tu yang menyembuhkan, syirik. Tetapi kalau kita anggap dia sebagai asbab penyembuh, yang menyembuhkan adalah Allah, itu adalah yang betul. Yang tidak membawa kita kepada kesyirikan. Seperti itu juga kalau orang berubat pakai telur ke apa pun, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia tarik pisau dalam telur. Telur kena hati-hati tuan. Telur ni boleh tipu. Dia boleh tipu tuan-tuan. Dia boleh bubuh barang dalam telur tu. Ada cara dia. Rendam dengan cukur. Tuan-tuan rendam dengan cukur lama dalam 3-4 jam. Tuan-tuan ambil jarum, masuk, jolok masuk, bubuh sikit pencair warna merah. Lepas tu tuan-tuan palam sikit. Tuan-tuan buat baca, tarik pecah. Memang ada jarum, memang ada darah. Itu ada satu teknik tuan-tuan. Kena faham. Kalau sekadar kita tengok telur ni kita buat main, dia ambil, dia buat tu pecah ke keluar darah tu, mungkin betul kaedah dia.
Bukan orang suruh pergi percaya kat telur tu yang bagi sihat tak. Itu adalah asbab perantaraan. Kita manusia ni kena ada perantaraan ubat. Kita kena ada perantaraan barang untuk kita bergerak dan kita menyembuhkan. Ini yang Allah Ta'ala jadikan manusia ni perlu berasbab. Kalau Allah Ta'ala kata manusia ni tak perlu, maknanya tak perlu dah bahan-bahan lain. Kita nak makan madu, kita nak makan ni semua tak perlu. Kita hanya, ya Allah tunggu, bagilah aku sihat. Kan? Tak, Allah Ta'ala suruh kita usaha. Kita sebagai hamba kena keluar pergi usaha. Jadi saya harap tuan-tuan jelas, no? Rawatan Islam dan rawatan tradisional tidak terpecah. Yang memecahkan adalah ustaz-ustaz yang tidak bertanggungjawab, yang nak menguntungkan pusat perawatan mereka. Mereka mengatakan pusat rawatan tradisional ni tak boleh. Ini adalah bid'ah, ini adalah syirik, itu adalah tak betul. Waalaikumsalam, ya nak masuk tidur dulu, no? Jadi itulah sebagai kita seorang Islam ni, sakit apa pun tuan-tuan, makan dulu ubat, pergi cari baca doa, minta kepada Allah dulu kesembuhan. Ya Allah, aku sakit kepala ni, ya Allah, usaha pergi ambil Panadol nak makan, ya Allah, aku tawakal dengan Panadol ni, ya Allah, dengan asbab menjadi penyembuh. Kau lah Maha penyembuh, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya-Allah kita dijauhkan daripada kesyirikan. Pakai telur untuk buang penyakit boleh ke tak? Boleh, boleh. Tak ada masalah. Tok belanja si kanak boleh. Buang raksa. Raksa ni tak boleh lah. Raksa ni masuk kono-kono nak menguatkan badan, itu tak boleh. Itu tidak dibenarkan oleh syarak. Itu kita kena faham. Masuk raksa, masuk jarum, susuk kan. Kalau masuk susuk tu ada memang benda tu boleh menyembuhkan, memang terbukti menyembuhkan, dibolehkan. Tetapi kalau benda tu tidak boleh menyembuhkan, hanya kita beranggapan sahaja, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Allah Ta'ala alam. Waalaikumsalam. Jadi tuan-tuan faham, no? Rawatan Islam dan rawatan tradisional adalah satu, tuan-tuan. Cuma yang tak boleh, kalau dia gunakan rawatan Islam sendiri pun, dia membaca surah-surah yang terbalik-terbalik, dia baca surah, dia baca Fatihah terbalik, tak boleh juga walaupun dia baca Quran. Walaupun dia baca Quran sendiri, Quran ni tuan-tuan, kalau benar kita dibaca cara betul, dia menjadi syifa. Tetapi kalau Quran ni kita baca yang tak betul, tuan-tuan, dia menjadi sihir. Sebab tu di Arab, tuan-tuan, mereka guna bidara juga buat sihir orang, tuan-tuan. Di Arab mereka gunakan bidara juga buat sihir. Jangan terpengaruh, tuan-tuan. Benda ni betul di Mesir, tuan-tuan. Mereka menggunakan daun bidara, yang mana kita hari ni beranggapan daun bidara adalah penawar sihir, tetapi tidak di Arab, tuan-tuan. Di Arab mereka gunakan daun bidara, duri daun bidara ini adalah sebagai untuk menyihir orang. Boleh jadi. Sebab apa, tuan-tuan? Mereka menggunakan ayatul Quran, tetapi mereka menebalikkan ayat-ayat. Contoh baca surah Fatihah terbalik. Mereka ambil ayat ni sambung dengan ayat tu tanpa yang dipersetujui. Kalau nak baca ayat sekerat tak apa, tak ada masalah. Tapi mereka baca sekerat, sambung dengan ayat tu, sambung betul pusing balik. Ada cara-cara dia, tuan-tuan. Di Arab, di Mesir ke, di mana-mana, Jordan ke, mereka masih mengamalkan ilmu-ilmu hitam yang menggunakan Al-Quran sendiri. Assalamualaikum, untuk sebut nama sendiri, Ridwan Majid. So dah jadi penin dah. Raksa. Ya, raksa bukan raksasa lawan Ultraman. Raksa tu dia merkuri kan. Dia logam merkuri. Dia masuk dalam darah kita ni. Orang dulu kepercayaan masuk ni konon-kononnya dia jadi kebal. Jadi kuat, tetapi dia tak boleh mandi dalam sungai-sungai, takut hanyut, badan jadi berat. Itu semua tak boleh, tuan-tuan. Itu semua tak boleh. Tak payah pakai apa lah, tuan-tuan. Minta doa pada Allah Ta'ala nak bagi kebal. Nak kebal, minta, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kebalkanlah diriku kiri, depan dan kanan belakangku untuk aku menghadapi musuh-musuhmu, ya Allah, seperti mana Nabi SAW melawan musuh-musuh di perang Badar. Amin. Sapu di badan. Boleh baca. Ataupun baca lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazuhu min amrillah. Baca lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baca surah Ar-Ra'd. Itu kena dapat ijazah lah, no? Nak baca, nak amalkan ilmu-ilmu tu, no? Baca sapu di badan, insya-Allah, tuan-tuan, no? Insya-Allah, tuan-tuan, tak payah pakai raksa lah. Tak pakai raksa pun kita boleh pergi Taiwan, no? Jangan duk benda merapu-merapu. Quran ni semua ada dalam tu, tuan-tuan. Semua ada dalam tu.
Nak kekuatan apa untuk luar biasa dalam badan, semua ada dalam Al-Quran. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Quran tu adalah syifa. Wa nunazzilu al-Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dia sebagai penyembuh dan dia sebagai kekuatan untuk orang Islam yang menghayati dan mengkaji Al-Quran tu sendiri. Jangan orang kata baca Quran ni nak tunjuk kemas. Boleh. Kita baca surah-surah ayat Quran untuk kemaskan diri kita bila kita menghadapi musuh. Itu dibolehkan. Tetapi ilmu ni tak bolehlah saya nak buka tu terang live macam ni. Bahaya. Ilmu ni kena main menuntut lah. Bukan main menuntut dengan saya, tak ada ilmu. Pergilah cari guru-guru yang lain-lain. Guru-guru yang hebat kita. Banyak tuan, zikir-zikir yang boleh bagi kuat badan kita. Zikir-zikir yang boleh bagi gerun kepada musuh-musuh kita. Ada semua ada. Tak payahlah duk pergi ambil benda-benda masuk dalam badan. Tak payahlah duk pergi cari susuk tuan-tuan. Lepas tu nak bang susuk, main cari kita juga. Budak-budak tak mahu nak ingat. Banyak cincin main satu tak boleh lah. Tu macam mana main berubat lah. Saya pun hadkan perubatan saya hadkan sehari dalam 16 ke 18 20 orang macam tu tuan. Saya tak buat banyak-banyak sehari ni. Sebab apa? Saya tak mau, saya pun nak kena jaga stamina saya. Jadi kita kena berubat ni ada had dia sendiri. Tu alhamdulillah sihat. Jadi siapa-siapa nak tanya soalan boleh saya nak buka. Perlukan ijazah tu macam mana tu? Kena belajar lah kamu Zul. Nakkan ilmu-ilmu ni kena belajar lah. Cara guna dia, cara nafas dia, cara hembusan dia, macam mana kita nak bagi ayat tu berfungsi dalam tubuh badan. Tu semua kena belajar lah tuan-tuan. Kena kaji dan mengkaji. Seperti mana kita baca surah Ruqyah pun, kita baca surah-surah tertentu, kita tiupkan dia layak. Kita baca madu, kita baca surah-surah yang boleh menyembuhkan, kita tiup layak. Itu semua kaedah dia tuan-tuan. Tak ada masalah. Tok boleh belajar dengan saya. Jangan main belajar lah dengan saya, tak ada ilmu apa. Saya ni cerita macam tu lah. Cerita muhung-muhung macam ni lah. Cerita muhung-muhung macam ni boleh lah tuan-tuan. Pergilah belajar dengan orang guru agama yang hebat-hebat. Dari Riyadh Saudi, clear. Alhamdulillah. Terima kasih. Tok pinjam kopiah tu macam-macam. Apa keistimewaan batu serai? Wallahualam KB, saya tak pandai sangat batu. Setengah-setengah batu saya tahu. Cari guru, jangan belajar dengan Google. Ya betul, tolong adik saya yang tu penting lah. Bagi saya yang tu yang saya sokong. Jangan jadikan guru Google adalah guru maha guru anda. Guru anda carilah mainlah berhadapan dengan guru. Jangan berhadapan dengan maha guru Google. Nak buang batu karang boleh tu. Saya batu karang saya tak pandai. Saya lebih kepada sihir, santar, makhluk menumpang, jin-jin, itu saya pandai. Saraf, lepas tu urat-urat, boleh. Tulang saya tak pandai. Itu. Apa hukum pakai cincin ada ayat-ayat tu? Ayat-ayat apa tu Ustaz Iman? Kena tahu ayat-ayat apa. Kalau dia tulis wafak tu, kena tengok lah. Kalau pergi kat Tok Guru, bagi kat Tok Guru baca bismillah, Tok Guru doakan, ya Allah Tuan Guru, berkatilah batu ni, berilah manfaat batu ni kepada tubuh pesakit. Itu dia boleh pakai. Cuma jangan pergi tarik jin pula. Jin kalau bin salabuk, masuk dalam tu. Tak boleh lah tu. Itu ayat jin. Baca lah bismillahirrahmanirrahim. Baca, ya Allah jadikanlah batu ni manfaat untuk diriku bila aku pakai ni. Jadikanlah dia manfaat seperti mana kau jadikan batu ni ada manfaat dia sendiri. Bacalah. Jangan pergi duk batu jin kalau mis kalau mau masuk dah. Tak boleh lah. Tok Nasrul Haq tu apa tu? Nasrul Haq tu adalah silat kebatinan orang Melayu kita dulu. Wallahualam saya tak boleh nak komen bab Nasrul Haq ni. Tuan-tuan jangan tanya saya saya dah beritahu dah. Syekh Google wal malaun wal internet nun. Banyakkan hari ni jadi guru dia adalah Syekh Google wal malaun wal internet nun penuh full. Jadilah anak murid wal Google. Tu kalau berubat ni harus kau pakai pengerah. Contoh pengerah yang selalu ada tak perlu. Kalau kata berubat, kalau dia kata dia letak harga, boleh dia letak, tak ada masalah.
Tuan-tuan, bab ambil upah ni dibolehkan, diharuskan dalam Islam. Seperti mana satu hadis, apabila seorang sahabat berjalan, tiba-tiba satu kaum ni, dia mula cerita dia macam mana, saya tak apa nak ingat lah, hadis sahih. Dia nak minta tengok jalan ke apa, mereka halau dah. Tiba-tiba ketua tu, tak silap saya minta maaf sebab saya tak apa nak ingat, saya cerita lebih kurang. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan saya. Semua saya cerita lebih kurang. Sahabat tu lepas tu, satu golongan kaum tu, kelompok tu lah, kelompok terkena gigitan kalajengking. Bila terkena gigitan kalajengking, jadi mereka kelang kabut, mereka tak tahu nak berubat. Yang si bos ni duduk sakit meraung lah. Jadi datang, mereka pergi dah, mereka cari balik budak ni. Mereka tanya lah sahabat Nabi SAW, bukan budak lah, sahabat, boleh tak hang rawat? Sahabat ni pun kata, boleh lah. Jadi sahabat pun pergi rawat dengan baca 7 kali ke 13 kali, tak tahu. Al-Fatihah, tak silap saya 7 kali kot. Dalam hadis, baca 7 kali dan ditiupkan dalam benda tu, racun tu berkeluar, seperti mana seolah-olah ditarik buang macam tu saja. Jadi bila dah habis semua, dah settle dah, buah dia pun sakit hilang. Jadi dia pun tanyalah, berapa cas ni? Dia pun minta, tak silap saya 100 ekor kambing ke unta, saya tak tahulah. Tak apa nak ingat cerita, tapi memang ada hadis lah, saya minta ampun tak maaf. Seekor kambing kot, 100 ekor kambing kot. Jadi bila dia ambil tu, dapat dah 100 ekor kambing, dia rasa bersalah. Dia nak pergi tanya Nabi Muhammad SAW. Dia pergi tanya, ya Rasulullah, dia ceritalah sekian aku jumpa macam ni sekian-sekian. Tiba-tiba kaum ni dah nak suruh aku berubat dia, aku baca Fatihah. Nabi verifikan benda tu. Nabi kata betul lah tu yang hang buat tu. Dan bila tu aku dah sembuh, aku minta aku minta sebagai ni lah, pengeras lah, aku contoh kata 100 ekor kambing contoh. Lepas tu Nabi kata, mai kat aku satu, benda tu boleh lah. Jadi Nabi kata benda tu boleh lah, tuan-tuan, kita nak letak harga. Tetapi janganlah kita meletakkan sesuatu yang membebankan orang. Sembuhan ni bukan daripada kita. Sembuhan ni bukan daripada ustaz. Kesembuhan ni datang kepada Maha Syifa, daripada Maha Syifa, Maha Penyembuh, Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak melarang kita ambil upah tu. Itu hak, ya betul, Paduka Ayah Long Pandan, betul itu. Yang tak boleh kita cakap hari ni adalah orang yang nak meletak harga tu, peri-perikanlah kemanusiaan anda. Janganlah kamu meletak sampai berpuluh-puluhan ribu. Zik Man beritahu 7 kali Al-Fatihah. Janganlah kamu letak sampai berpuluh ribu. Dah tak mampu, orang tu tak sakit, tak mampu. Tetapi juga, saya juga minta kepada semua pesakit juga, janganlah bila orang buat rawatan ikhlas, hampa mengambil kesempatan juga. Bila ustaz letak harga, dia sebenarnya dua-dua side salah. Ni saya cerita tu terang kan. Saya duduk ni, rawatan secara ikhlas. Kecuali urutan ada harga dia saya letak. Urutan batin ada harga dia semua. Bila kata ikhlas ni tuan-tuan, setengah orang dia ambil ikhlas, RM2 pun dah rasa ikhlas. Dia main berubat sakit, tu saya ni santau ni. Biasa ni jangan terjadi. Bukan saya nak mengungkit, tapi saya nak cerita tuan-tuan, ni pengalaman. Dia main kat saya, tu saya ni sakit dah ni, nak santau, cek betul lah dah santau. Bila kita tarik santau, buang apa semua tuan-tuan, kebetulan kita nampak sampul yang bagi tu, saya jadi macam boleh rakam dia punya sampul tu. Tiba-tiba dia bos RM1 saja tuan-tuan. Padan tak tuan-tuan? Hisap okok dangkit RM7 pak upang tuan-tuan. Hisap okok dangkit RM7 pak upang. Main merawat tuan bagi RM1. Itu namanya bila buta perut. Jadi bila kita bagi kemudahan untuk orang awam pula janganlah mengambil kesempatan. Bila ustaz tu tak harga beribu, orang kata ustaz ni cekik darah macam dia lah bagi penyembuh. Itulah dua-dua side salah. Yang si ustaz yang letak harga mahal-mahal pun salah, yang si pesakit yang bagi harga yang tak berpatutan pun salah. Janganlah ingat ikhlas RM1 tu, fikir-fikir sikit, ada otak tuan. Ustaz nak makan apa? Ustaz dah nak bini. Kalau ustaz tak mau ubat, dia nak buat kerja dia macam kita, siapa nak merawat? Kita kena benda-benda ni tuan-tuan, kita kena ada positif. Kita kena berfikiran positif. Jangan kita ni sama-sama bangsa kita nak menjatuhkan. Sepatutnya kita kena ada macam bangsa Cina tuan-tuan. Ni saya nak cakap pasal bangsa Cina tuan-tuan. Depa bantu bangsa depa cukup dahsyat.
Tuan-tuan tahu tak ni, Tok Bomo Cina ni tuan-tuan, kalau ada di, contohlah dia pandai berubat, depa nanti support pergi kat dia tuan-tuan tu. Dari mana mahala merata mai kat dia tuan-tuan. Bagi duit berlambak-lambak, bagi kat dia satu tanah pula. Hang buat pusat rawatan hang tani. Janji hang boleh bantu. Ini Cina tuan-tuan. Ni saya berkata, ini Cina. Tapi mai kat orang Melayu kita ni, tengok lebih sikit, ustaz ni haram jatuh ustaz ni. Dia yang ramai aku berubat tak ada orang main beratok-ratok. Berubat kat dia haram jadah beratok kan, dia ni pakai ilmu apa ni? Dia orang kita. Inilah hakikat orang kita tuan-tuan. RM7, RM17 pak upang tu. Betul, danggit RM17 pak upang. Ini kalau tuan-tuan, no? Memang yang kesempatan pun banyak, yang tak ambil kesempatan pun banyak, tapi yang mempergunakan pun banyak. Jadi yang tu kita minta hari ni, kita nak ubah mentaliti orang kita, orang Melayu kita, support kita. Support orang yang boleh buat kerja, orang yang boleh membantu orang ni, kita kena support. Yang duit berlambak-lambak, hampa tak tahu nak buat apa dah tu. Datuk-datuk ke orang-orang kaya tu, pergi cari ustaz-ustaz yang boleh duduk menolong. Bukan nak panggil suruh menolong saya tak perlukan tuan. Tapi ni ramai-ramai rawatan-rawatan kita, ustaz boleh ramai tu. Bagi masuk. Jadi kita bantu tuan. Yang mana datuk-datuk lah. Contohlah datuk-datuk yang kaya, ramailah. Datuk-datuk yang kaya-kaya bantu. Pusat-pusat perawatan, supaya bila orang yang ada duit dia bantu, barulah ustaz-ustaz tak letak harga beribu-ribu. Sebab apa? Dia ada orang nak bantu dia, orang kaya bantu dia. Yang tu lah penting tuan-tuan dalam rawatan ni tuan-tuan. Yang tu lah tuan-tuan, no? Saya pun nak bagi tahu, bukan nak cakap banyak-banyak tuan-tuan. Cakap banyak-banyak pun orang tak mau dengar. Tu, bagaimana pula yang setengah orang guna nama ustaz tetapi rawatannya diperlukan bantuan makhluk halus tu. Itu tak betul ya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Betul ayat tu. Betul. Okey, surah Jin ayat 6. Allah Taala mengatakan, sesegolongan manusia meminta pertolongan kepada golongan-golongan jin. Ini adalah akan menambah kebongkakan keangkuhan jin tu sendiri. Tidak boleh. Jadi saya terang bagi tuan faham, no? Kita bantulah sesama kita tuan-tuan. Jangan kita iri hati semua kita. Perawat-perawat Islam, perawat-perawat pun jangan duk sakit hati sama-sama kita. Orang ni ustaz perawat pusat perubatan tu, duk sakit hati, dia ni pesepah ramai ni, kat dia orang pi, kat aku tak pi. Dak. Sebab apa orang tak main kita? Sebab kita tak ada keikhlasan. Sebab kita ada busuk hati, dengki dengan orang. Sebab tu Allah Taala tak bagi orang tu main. Cuba kita ikhlas elok, kita nak berubat orang elok. Kita pun tak mau orang. Saya mak tu terang, saya tak mau orang ni. Saya mak terang dalam. Saya tak mau dah orang main banyak-banyak rumah saya. Pi cari ni perawat lain berlambak oi. Apa jangan main perawat banyak-banyak, aku tak mau. Bukan berlambak, bukan semua, saya tak mau, saya tak larat. Saya bukan gila nak kau keuntungan daripada tuan-tuan dan perempuan. Macam saya ada Nur Zikir, ada boleh pergi cari Nur Zikir. Ada lagi ustaz-ustaz yang mana yang dekat-dekat ni, pergi cari lu, berubat lu. Bantu sama-sama. Jangan duk main kat saya tak mau. Main takat sikit-sikit sudah lah. Saya pun bukanlah nak kau keuntungan, nak tunjuk saya kemas, nak berubat orang ramai dah. Saya tak mampu tuan macam tu. Saya boleh buat satu sehari ni, saya kena ada had dia kan. Sebab saya nak kena jaga stamina saya nak kena jaga aura tubuh badan saya. Kalau main lembut-lembut saya nak berubat macam tu tuan, saya berletih, saya penat, saya tak mau. Tu boleh tak ajak cara berubat? Syafiq Rahim. Saya ni payah sikit lah, saya kena ikut ilmu. Saya tahu saya kena ikut ilmu. Sebab apa? Saya rasa tak semua orang nak boleh bawa macam mana saya dapat. Yang mana saya belajar dulu, saya rasa semua orang tak boleh nak ikut. Saya takut orang tak boleh ikut, nanti takut makan diri. Bukan takut makan diri apa? Dia merasa dia berubat elok dah, dia nak mula lah. Dia main dah hasad tu, dia main dah nak cari duit banyak, dia nak mula nak hantar. Orang kata apa, nak mempernayai pesakit-pesakit. Dah banyak dah tuan-tuan. Dah banyak dah saya bisa ambil dulu. Ada. Saya tak mau sebut lah. Ada saya bisa ambil. Dia menipu saya. Dia cari perawat, dia cari pesakit. Dia beritahu tu, okey ni pesakit, semua siap. Nak jadi ni saya cerita ni.
Dulu adalah seorang hamba Allah ni, saya ajak dia betul-betul, saya ajak sekupang duit haram jadah saya tak ambil. Ni dia orang bahasa orang Penang ni, sekupang duit haram jadah kan. Maknanya bukan nak maki tuan. Maknanya kita tak belajar ikhlas. Kita ajak dia ikhlas. Okey. Jadi kita dah ajak dia dah sekupang haram jadah pun tak ambil tuan. Bila saya ajak dia, okey dia pun kata tak postuk apa. Dia panggil saya ustaz lah, ustaz. Okey, saya nak pergi cari pesakit ni, saya nak bagi ke ustaz. Okey. Banyak orang saya rawat, saya tak tahu. Duit dia bagi ke saya. Duit dia bagi ke saya tuan-tuan. Lepas pesakit tu berubat apa semua, pesakit tu takkan bagi duit ke saya. Pesakit tu akan berubat, akan berurusan dengan kawan saya ni. Sahabat saya ni. Dia urusan, okey, sahabat saya pun akan bagi saya. Tiba-tiba satu hari ada seorang orang tabligh ni main berubat, anak dia sakit. Berubat, okeylah, dia bagilah saya RM70. Dia kata, ni ustaz ni. Ni rawatan ni RM70. Okey, saya pun ambil lah. Lepas tu main kali kedua pun sama kot RM70. Kan? Tiba lama dah saya tak jumpa orang tabligh ni sebab saya kenal. Tiba-tiba saya jumpa dia di Penang. Jumpa saya tanya, anak macam mana, sihat dah kau? Dia kata, ustaz, tak sihat ustaz. Duk sakit lagi ustaz. Tapi saya tak mampu dah ustaz. Saya tak mampu dah nak main ke ustaz. Sekali main 320 ustaz. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, dia charge RM320 tuan, dia bagi ke saya RM70, dia ke darah merodik. Dia makan kuat atas angin tuan. Nampak tuan-tuan? Sebab tu saya kata sudahlah. Saya blok dia, saya kata aku tak mau dah hang ni. Jangan ikut aku lah. Sampai bila-bila saya ambil balik CJ semua yang saya bagi dulu. Saya kata hang tak boleh ikut aku lah. Hang dah melampaui batas. Lepas tu hidup dia pun terumbang ambing sampai sekarang. Tu saya kata jangan. Nak berubat orang ni bukan syok, memang syok nak semua nak belajar, tapi takut tak boleh tahan. Saya besok orang bagi sekupang, saya besok orang bagi envelope tak ada duit. Terima, terpaksa terima. Ni envelope tak ada duit tuan, dapat simpan tuan, tak apalah. Nak buat macam mana kot dia tak bubur duit, tapi duk mai tu kita tahu dah siapa dia tuan, duk bagi envelope tak ada duit. Berubat ambil minyak ni tak bayar duit, minyak rak ni, minyak sipok ni RM15 tuan, RM15 ni tuan orang tak bayar. Ambil lagu tu lah. Ustaz ni tengok ni minyak ni. Saya abang ni RM15. Okey. Saya bubuh sekali dalam ni. Bubuh RM10 tuan. Berubat saya bubuh RM10 sekali dengan minyak dia rabus bi. Steady tu Tak boleh tahan tuan, jangan. Tak boleh tahan dia punya daulat dia tu. Kalau boleh tahan tak apa. Macam dia ni. Dia ni saya knockkan dia jadi duduk dengan saya. Make fine. Dekat. Tanya dia ni. Dia ni macam mana ni? Duduk dengan saya. Duduk dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cukup 2000 saya tak. Pandai okey kan. Alhamdulillah sepanjang saya start baru main lah. Kira macam baru main lah. Tapi dah sebulan dah habis lah. Sebulan habis alhamdulillah. Dugaan dengan Ustaz Firdaus ni sangat banyak lah. Kalau macam kita tak mampu nak hadapi, berkemudian saya dah balik Perak lah. Kalau nak ikutkan hati, memang saya dah balik lah. Hari pertama memang saya dah balik. Memang saya macam Allahu Akbar, saya tak boleh nak tahan. Tapi alhamdulillah Allah bagi kekuatan dia terus. Janji niat yang pertama. Niat, kalau kita niat betul, niat nak ikhlas kerana Allah SWT, insya-Allah Allah akan permudahkan. Tapi kalau niat kita main sini, niat jahat, berkemungkinan Allah akan tarik lah. Macam kita hari pertama rasa nak balik. Macam saya rasa hari pertama main nak balik. Tapi saya kuatkan hati, ketabahkan diri. Ingat ya Allah, aku ingin belajar ilmu ya Allah kerana Engkau ya Allah. Dan Engkau manfaatkan aku ilmu yang berguna ya Allah. Amin insya-Allah. Dan itulah saya amal setiap hari. Dan alhamdulillah Allah bagi kekuatan untuk menghadapi ujian-ujian yang Ustaz Firdaus bagi kat saya lah. Walaupun rasa nak teriak, rasa nak riau, tapi saya kuat lah. Kadang nak tidur tak cukup, nak rehat tak cukup. Kadang pukul 5 pagi nak kena hadap sakit, nak hadap makian daripada sakit lagi, tapi kita reda. Terima. Itulah salah satu ujian. Rasa macam masuk komando, betul? Duk masuk hutan dan semua. Pi. Duk cari jin. Panggil Arik. Saya seorang ni. Saya panggil Ustaz Arik pula, bukan senang tuan. Saya bukan nak melawak tuan. Sebab ini saya dapat tuan. Inilah cara saya nak belajar dulu. Saya kenal macam-macam. Jadi bila saya kenal macam-macam ni, saya sebab apa bila saya kenal macam inilah satu pertama sekali ilmu yang kita nak belajar adalah ilmu kesabaran. Boleh? Boleh nak tolong. Nak korang tak apa.
Ada seorang tapi Ustaz Arif sibuk sikit. Saya nak tanya orang dia punya apa ni, bila dia duduk dengan saya ni kan, tapi dia sibuk sikit. Jadi tuan-tuan, itulah saya bukan kata saya tak mau ajak orang saya belagak ilmu Allah Ta'ala, saya belagak dah. Saya takut hampa tak boleh bawa. Saya lagi hampa bawa tak betul. Betul orang nanti salahkan aku. Nanti orang kata ni belajar kat tu singa. Nama aku yang buruk. Saya tak mau. Sebab tu tadi bukan saya nak mengungkit tuan. Bila ustaz bercakap, hampa kata aku mengungkit. Tu ikhlaskanlah diri. Pandailah. Kat orang apa sedap kata ikhlaskan diri. Cuba hampa buat kerja orang banyak RM1. Masa tu beritahu ikhlaskan diri aku. Pergi kerja dengan tokai Cina. Pergi kerja dengan tokai Cina. Pergi kerja tokai Cina. Hari ni tokai tak banyak. Tokai kata, wah ini hari wah ikhlas sama lu. Wah mau bagi lu kerja ikhlas. Ini hari wah kasih lu RM1. Buat kerja 2 jam dapat RM1. Macam mana? Boleh ikhlas tak? Senang kata orang. Sebab apa? Kita tak hadapi. Kita tak hadapi apa yang orang hadapi. Saya tak risau entah. Bukan saya nak mungkit. Cuma saya cerita, saya tak cerita pesakit mana. Saya cerita apa yang dihadapi. Sebab tu saya kata saya tak boleh nak ajak orang. Sebab apa? Takut dia tak boleh nak teruskan macam mana saya teruskan. Takut modal tak cukup, kena pipinya ke orang. Saya takut yang tu tak boleh. Sebab tu saya kata jangan main belajar saya. Pergi cari orang lain tak apa. Ramai lagi yang orang nak mengajar rawatan Islam ni. Ramai lagi orang yang mengajar rawatan Islam ni, yang minta sekali buat rawatan 2 hari saja tuan-tuan, 600, 1200, 2000, 2 hari saja mereka nak bagi ijazah rawatan Islam ni. Apa nak murah? Nak belajar rawatan Islam ni. Pergi cari yang tu senang. Saya tak bisa minta dah, sekupang duit pun saya tak minta dah kat dia ni. Saya ajak dia macam mana saya belajar. Jadi bila mana kata saya belajar dan saya ajakkan dia macam mana saya belajar, macam tu lah juga tuan, saya susah nak ambil orang. Saya minta ampun, maaf. Cuma takkan apa nak tanya bacaan-bacaan apa, yang tu saya boleh ajak. Tapi saya nak ijazahkan terus untuk rawatan Islam ni, yang cara saya payahlah sikit. Payah, memang saya payah. Saya beritahu, bukan apa nak kata aku kedekut ilmu ke, apa nak kata apa pun, apa kata 16 tahun saya tuan-tuan, 16 tahun saya dalam perawatan Islam tuan-tuan. Berbagai-bagai saya kena, fitnah saya kena, orang maki hamun saya kena, orang hina saya tuan-tuan, adik-beradik pulaukan saya, adik-beradik kata saya belajar ilmu sesat, ilmu tak guna, ilmu setan, ilmu iblis. Tapi alhamdulillah, selama 16 tahun saya teruskan, hari ini semua dah tutup mulut, tak boleh cakap apa. Sebab apa? Kebenaran dah sampai. Bukan senang nak dapat ilmu, mudah-mudah ambil kutip belajar hari ni pergi berubat orang dah tuan-tuan. Saya ambil ilmu tu 15 tahun saya tak buka rawatan tuan-tuan. Saya tak buka pusat satu apa pun saya tak buat. Dalam 14 tahun lah, 14 tahun. 14 tahun saya tak buka rawatan apa tuan-tuan. Sebab pesanan guru saya, sabar, tak boleh lagi. 14 tahun tak boleh lagi. Sabar. Cuma rawat secara orang sikit-sikit. Orang tu sakit pergi berubat. Nak buka rawat, nak pusat saya tak boleh buka. Sebab apa? Tak ada ijazah lagi. 14 tahun guru saya training saya. 14 tahun pam saya. Sampai dah satu tahap saya dah bermimpi. Saya dah beritahu cerita dia. Dia kata inilah sampai waktu hang. Barulah saya start buka rawatan ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tanya saya 5 tahun lepas, tuan-tuan tak dengar nama tu singa. Tapi orang-orang dekat ni tahulah saya dah berubat orang sikit-sikit. Tapi saya tak boleh nak buka, fokuskan 100% saya tak boleh. Sebab apa? Sebab tu saya tahu. Ikhlas lah nak belajar ni. Nak belajar bukan belajar ikhlas tuan. Nak belajar sabar. Sabar adalah ilmu yang pertama dalam rawatan Islam. Siapa-siapa yang nak jadi perawat boleh. Kita boleh ajak basic. Saya boleh ajak basic. Tapi saya nak ajak 100% yang macam ni saya tak boleh. Saya kena tengok orang. Saya minta ampun, tak maaf. Takat basic sikit-sikit saya belajar. Belajar pertama sekali tuan-tuan, ilmu adalah ilmu kesabaran. Hadapilah segala dugaan yang betul. Tak boleh hadapi, jangan nak jadi cerita nak jadi perawat. Tak boleh tuan. Silap-silap boleh bangkit renyok pun sakit macam tu. Sakit ni macam renok tuan. Ni taruh janggut macam ni pun orang tak heran tuan. Geram tu geram kok. Tapi sabar tuan. Pedang pun dah sebelah. Pedang pun dah balut tuan. Pesakit tuan-tuan macam-macam rena, Nak bertapa dengan tu boleh. Bertapa boleh. Jangan bersemburit dengan saya. Saya tak reti. Minta maaf. Melawak tuan, melawak.
Tok, kalau tak jawab soalan baik buat video je Tok, tak payah live. Amboi. Ni, share. Ni share, saya nak abang share. Share hari Syami. Komen nak laju share, tak ada nak baca share. Hari tu saya ada mimpi berubat orang amal hayat. Apa maksud mimpi tu? Kalau boleh belajar lah, belajar lah. Kalau minat dan tu boleh belajar. Tok boleh belajar silat tak? Tok boleh belajar silat tak? Belajar silat boleh, tak ada masalah. Macam mana nak belajar tu? Carilah guru yang hebat-hebat lagi. Cari guru yang boleh nak ajar. Kena keluar duit sikit lah. Kalau mereka tak ada duit pun bayar lah. Apa abang kita nak belajar. Assalamualaikum. No, saya duk tengok komen, dia tak mau komen. Bila saya tak tengok komen, dia nak komen. Jangan arbok lah tu. Arbok. Arbok. Lama tak dengar arbok lah. Tu ada pernah mimpi entiti atau dapat alamat? Macam mana tu Akem? Saya tak pun nak faham situ. Janggut jangan sebut. Terasa. Tu cerita bagaimana awak dapat dengan tu singa. Yang tu saya akan tak cerita sampai mati lah. Payah tuan nak dapat ni. Saya dapat melalui mimpi lah. Tapi saya tak boleh cerita lah benda-benda macam ni kan. Saya jadi pertama takut menjadi satu salah faham orang, jadi fitnah. Yang kedua boleh menjadikan saya jadi riak, takabur. Tak payah. Lupakanlah. Saya buh nama ni, biarlah saya dengan nama saya tu. Tak payah siapa orang tahu lah. Orang yang dekat dengan saya, dia tahu lah saya dapat macam mana nama tu. Tok, berubat menggunakan zikir salah tak tu? Tak salah, boleh. Tok, kalau nak tanya cincin ada kalimah Allah, apa maksudnya? Boleh pakai, tapi tak boleh bawa masuk dalam tanduk toilet lah. Tok, belajar silat apa? Saya tak belajar silat. Tak ada silat apa, maksud tak ada. Assalamualaikum Tok, jom turun gopeng lagi, insyaAllah boleh. Saya nak belajar lu. Apa ni banyak macam-macam. Thanks, saya faham. Jangan turun sudah. Hampa ni boleh sebut benda-benda tu seronok. Tok, boleh lukis bentuk wajah hantu tu? Boleh, tapi saya tak pandai melukis. Batu cincin Raja Kayu Merah boleh pakai ke? Boleh, bagus. Dia menawarkan diri kita daripada bisa. Tok dah makan, Alhamdulillah. Muhammad bin Jalil. Hang yang bagus. Hang seorang follower aku yang bagus. Hang tanya aku makan ke tak? Hang cukup bagus ya. Hang memang steady ya. Muhammad bin Jalil, saya dah makan dah. Orang lain tak tanya aku makan tau. Tok boleh saya mimpi pegang najis sendiri. Muhammad Ruhaifi, bahaya tu kalau mimpi pegang najis sendiri, maknanya bahaya. Bahaya hendak tiba di apa? Kehidupan anda lah. Maksud dia. Maksud kalau mimpi pegang najis sendiri ataupun najis orang, kena hati-hati. Dalam ni tafsir mimpi. Bahaya nak datang. Tak tahulah, petanda buruk. Macam-macam dah kena tu. Ya betul. Bila nak main tapah boleh, saya nak belajar kopi. Boleh nanti kita pergi. Tok, kenapa tidur lambat? Macam boleh. Tok, bila nak datang selama, insya-Allah saya bagi bini saya lepas bersalin dulu lah, bersalin semua elok, alhamdulillah, doakanlah tuan-tuan, bagi bini saya mudah bersalin. Anak saya besar sikit ke, okey sikit, boleh lah saya pergi mana. Kemungkinan lepas ni saya akan ke Pulau Langkawi. Pulau Langkawi. Saya tak pergi lagi lah di KL. KL tu dah kerak dah pergi. Singa dengan harimau mana kuat lagi. Tuan-tuan tengok sendiri video kan, singa api. Malas nak sebut pasal dia kan. Semua kepala orang sebut pasal ni, dia tu semua. Buat serabut kan, hilang saya punya aura sebut pasal dia. Lepas ni insya-Allah saya akan ke Langkawi. Projek saya lepas ni rawatan, kita akan ke Langkawi. Ustaz boleh sampai? Sampai. Tok, kalau gabung dengan Pak Manawai meletup berdebum. Pak Manawai kontak. Okey, Pak Manawai bagus, selalu kontak saya. Okey. Tok, kalau ilmu yang boleh nampak jin, ilmu tu betul apa salah? Betul, saya nampak jin. Yang ni kelebihan tu, setengah orang nampak, setengah orang tak nampak. Menguruk boleh Tok? Boleh, insya-Allah. Tok, betul ke batu petir wujud elok ke batu tu? Betul wujud batu petir elok. Batu petir memang elok. Jangan batu pelir saja. Tulis biar makin nampak terang. Nampak aku pelik-pelik, bahaya. Tu nanya, kalau mimpi bergelut dengan ular, pas tu kena patut apa maksudnya? Pas tu dia pejam bertemu. Oi, panjang.
Okey, Siti Syamimi. Sihir. Anda sedang dilanda sihir. Cepat-cepat dapat rawatan. Jalan jauh tu. InsyaAllah. Assalamualaikum, macam mana nak tahu rumah kita dibuat orang? Memang rumah kita ni orang yang buat. Mereka yang pasang dinding, pasang batu apa semua. Cerita orang buat tu macam mana? Orang tak sihir ke apa? Kalau duduk, rasa tu ceri mula rumah, nampak benda-benda lintasan. Itu dah. Pergi Langkawi jumpa atuk ke atuk? Pergi jumpa atuk lah, dia nak bagi pangkat saya sikit. You never walk alone, janji jual ya steady lah. Pak Abu dan Pak Munawir. Muhammad, apa tanya soalan pelik-pelik ni? Aku tak tahu nak berbual tak. Tok, nak tanya, adakah seorang yang boleh mengubat orang tapi diri sendiri dia tak boleh ubatkan? Dia kena ada orang macam tu, ya betul. Tok, macam mana kalau ada perawat siap kunyah mentor lampu? Wallahu alam. Tok, komen saya terlepas. Wallahu alam. Tok, kalau orang bagi cincin boleh pakai ke Tok? Boleh. Cuma kena tengok elok lah. Tok, bila mari Seri Iskandar, insya-Allah nanti saya pergi. Tok, keturunan mamak ke? Ya, 786. Aku cukup geram tanya lah. Macam ni? Lawak. Duk serius buat muka aku tu pun nak lawan dengan Lone Tiger kan. Tak syok lah, kena lawak sikit lah kan. Buat muka serius macam nak lawan dengan Lone Tiger. Oi, tak boleh kan. Dia kena lawak sikit. Tok, kenapa ada kayu jin takut? Dah jin takut. Saya nak kata apa? Kalau mimpi kucing masuk dia apa Tok? Mimpi kucing ni bagus. Mimpi kucing ni ada orang sayang kita. Maknanya kalau orang tu bermimpi bermain dengan kucing, maknanya orang tu sedang ada orang lain tengah sayang dia. Tok, Anwar jadi PM ke faktor auto ke faktor auto kot? Tak tahu lah. Saya jangan sebut dah pasal politik, saya malas lah. Scan cincin Tok, boleh. Tok, macam mana nak pagar rumah? Kena ada barang-barang tentu. Tok, saya bermimpi bergaduh dengan Saka, tapi saya menang. Mimpi apa tu Tok? Allahu'alam, mimpi aku tu takut Saka ada, memang ada lah. Kena check lah tu. Tok, mimpi ayah kotor masuk rumah, sihir. Tok, kalau mimpi ada ular tedung selah datang bagi tahu nak duduk dengan kita, apa maksud? Maknanya ada benda yang nak menumpang nak duduk dengan kita. Jin lah. Saya pun mimpi banyak kali. Teruskan perjuangan, selalu tengok oleh Tok baru tergerak nak komen. Alhamdulillah, terima kasih dari Mesir. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Salam Tok Singa dan semua. Tok memang sempoi. Pui. Bayi besar sikit. Tuh. Bira nak balik Kelantan. Oleh tanya Kelantan, kita kecik Kelantan. Hamba ni memang tinggi lah. Tok, saya mimpi basah hujan. Berat mu direct mimpi basah mu. Berat mimpi basah. Hamba ni memang ada planning lah nak pergi ke Kelantan tu. Tapi buat masalah ni hamba nak kecek pun lidah. Hamba nak ke Langkawi dulu. Lepas tu baru kita pergi Kelantan lah. Kelantan nganu kita apa semua. Kita pergi sana lah. Tok, kalau mimpi senang cukup janggut Tok Singa pun nak ambil jumpa aku lah. Betul? Ni Ustaz Falizam pun sampai lah. Sehari lah dia rindu dengan saya. Kita panggil Ustaz Falizam Ustaz Nur Zikir. Tok, kalau mimpi harimau putih apa maksud dia tu? Mimpi harimau putih ni ada yang baik. Mimpi yang baik lah harimau putih ni, tetapi kena berguru sedap untuk kerja Kelantan. Hamba suka. Kita ngaji Kelantan dulu. Kita pun ngaji Kelantan 4 tahun. Tu. Mu tanya banyak kali nama kawan. Kawan dah royak awal. Macam si tu. Tu, macam mana rupa jin? Mamuk Kelantan. Mamuk Kelantan. Mu ingat Kelantan tak mamuk? Banyak mamuk Kelantan tu. Boleh, Faizal, boleh. Hamba boleh lah nak mari cicir tu. Hamba sikit. Tu, kalau mimpi gunung berapi macam mana tu? Tolonglah jawab. Mimpi gunung berapi ni, wallahualam saya. Tu, apa benda santet dengan sontot? Mu ni berat Ujang. Berat mu. InsyaAllah nanti kita jumpa. Tok, baca lah, betul ke Saka ni dia boleh makan benih? Ya, betul tu Syamila. Betul boleh. Sebab tu orang yang ada Saka ni banyak yang payah nak mengandung.
Umur tu, oh, umur mau rasi, muda 25. Tok kecil Arab sikit, halal. Arab. Tok macam mana rupa Saka tu? Tok kira mamuk handsome lah. Kembang koyok kenggu. Tok nama Malabari. Yes, I am a Malabar. Malabar mix. Duk lu Tok Iwan Bomoh yang duk hantar santau ni tok betul ke Kang Ujang? Wallahualam, saya nak komen pasal dia, pasal orang ni saya tak berani lah. Saya tak berani nak komen sebab kita tak tahu, mungkin betul, tak tahu, saya tak berani sebut, no. Wallahualam. Tok, saya mimpi belah perut ular putih 5 ekor, tapi ada orang tepi tak kenal. Tok jawab soalan, soalan kawan-kawan tak faham. Tok mimpi bayi Saka Tok semalam tok mimpi apa? Oh, ada mimpi. Mana mu tahu? Muhammad Ashraf, mana mu tahu kawan ada mimpi yang besar tu semalam. Tapi tok saya nak royak lah, nanti jadi besar diri pula. Tok jangan gelak tu wujud ke? Wujud. Jin lah, jin. Tok boleh tahu tak masuk 786 ni, bukan 768, tu 768 nak jahanam nama dia. 786 ni, dia ada kiraan-kiraan dia, maknanya singkatan bagi nombor Bismillah. Bismillah tu, macam tu lah apa, Malik apa. 786 dia betul apa? Apa 786, 786 tak. 786 Alhamdulillah. Maknanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. 78 ni singkatan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Tok Singa umur apa? Umur 25. Tok saya pun Malabari steady lah. Tok nak ni. Sari tak jumpa orang tu lah. Dia rindu dia main sari saya tu. Tak pada itu lah. Duduk pandai. Aduh, tak boleh sampai lah. Tu dia. Bagi salam ni. Assalamualaikum. Tak boleh lah. Okey. Jadi saya pun tetamu sampai dah. Saya nak sembang-sembang banyak. Tak ada nanti lah kita buat live. Ni Ustaz Farizal sampai daripada Nur Zikir. Saya nak sembang-sembang sikit. Jadi insya-Allah nanti kita bagi tahu lagi tips-tips. Dalam lawak-lawak ni adalah saya duk bagi tips-tips tu. Dengar elok. Jangan duk kira saya melawak dengar bergelak Ada tu tip-tip yang saya bagi dalam lawak-lawak ni. Ambillah, gunakan pakai untuk umat kita, untuk diri kita, keluarga kita, insya-Allah. Semoga ia menjadi kekuatan supaya kita boleh memanfaatkan kepada orang lain. Jadi saya sudahi tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf yang mana salah bahasa saya tak elok tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.